Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tamanya ucapan syukur kehadirat Ilahi di atas kesempatan untuk kita dipertemukan dalam seminar kebangsaan pendidikan negara anjuran Fakulti Pendidikan UKM edisi tahun 2021 ini. Terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membentangkan kertas konseptual bertajuk Kompetensi Guru Pendidikan Islam dalam Program Pemulihan Jawi JCOP. Tulisan Jawi adalah tulisan yang dicipta oleh orang Melayu berasaskan huruf Arab untuk mengeja bahasa Melayu. Tulisan Jawi melambangkan warisan jati diri dan identiti nasional. Namun, kini ia kurang praktis kerana peranannya telah diambil oleh tulisan Jawi. Menyedari kepentingan melestarikan tulisan Jawi dalam kalangan rakyat Malaysia, pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyerapkan bidang Jawi dalam kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Ia juga diperkukuhkan dengan pelaksanaan modul pemulihan Jawi program JCOP. Seperti yang dipaparkan dalam Rajah 1 menunjukkan Jawi adalah sebahagian daripada bidang utama dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah rendah. Selain Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan juga adab. Selain aktiviti pemulihan Jawi di dalam bilik darjah, murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran Jawi akan dibimbing dalam satu modul iaitu modul pemulihan Jawi JCOP yang dikenali sebagai Kem Cemerlang Jawi. Kem ini dijalankan sebanyak 2 kali setahun dan dijalankan pada hujung minggu. Guru pendidikan Islam akan bertindak sebagai fasilitator dengan menggunakan kaedah pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan. Namun, beberapa kajian oleh penyelidik terdahulu seperti Jamri 2016, Mat Arifin 2019 dan Ahmad et al. 2020 merumuskan bahawa komponen pemulihan Jawi JCOP belum menunjukkan hasil seperti yang dihasratkan oleh pihak kementerian. Salah satu faktor kegagalan tersebut dikatakan berpunca daripada pengajaran guru. Ini menunjukkan guru pendidikan Islam berperanan penting dalam membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis Jawi. Berdasarkan literatur terdahulu, pengkaji menyimpulkan 3 aspek kompetensi guru pendidikan Islam yang perlu diberi perhatian adalah yang pertama, keprihatinan terhadap perubahan, yang kedua, pengetahuan kandungan dan yang ketiga, pedagogi pemulihan Jawi. Kita lihat yang pertama, keprihatinan terhadap perubahan. Ia bermaksud guru pendidikan Islam yang perhatian akan mempengaruhi kejayaan program pemulihan Jawi di sekolah. Guru pendidikan Islam akan memikirkan persoalan-persoalan seperti berikut. Apakah impak program Jawi JCOP terhadap pembelajaran murid saya? Ataupun bagaimanakah saya dan rakan sejawat saya dapat menjadikan pelaksanaan program JCOP dengan lebih berkesan lagi? Dan yang ketiga, bagaimanakah saya dapat berkongsi inovasi pengajaran Jawi saya untuk kebaikan pembelajaran Jawi murid? Yang kedua, kita lihat pula dari segi pengetahuan kandungan. Pengetahuan kandungan ini bermaksud merangkumi ilmu pengetahuan, maklumat atau kemahiran seseorang guru tentang isi kandungan sesuatu mata pelajaran yang diajarnya. Dalam pengajaran Jawi, pengetahuan kandungan terbagi pada 2. Yang pertama, aspek pengkaedahan Jawi baharu yang merujuk kepada sistem ejaan Jawi yang disempurnakan, seperti yang diperakui Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang kedua, aspek pengetahuan tentang kerangka dan skop kedalaman sukatan mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Manakala yang ketiga, pedagogi pemulihan Jawi bermaksud guru pendidikan Islam juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran menyesuaikan kurikulum dalam pengajaran di dalam bilik darjah seiring dengan murid perdana. Sebagai contoh, GPI perlu bijak menerapkan sikap self-belonging dan menyediakan pelbagai aktiviti yang boleh menarik minat murid ke sekolah. Selain itu, aktiviti Kem Cemerlang Jawi perlu disesuaikan dengan modul yang mengambil kira faktor-faktor
lain seperti kemahiran penggunaan bahan sokongan pembelajaran, ICT dan sebagainya dari segi masa dan juga komitmen sama ada guru, murid dan juga ibu bapa. Kesimpulannya, pengkaji menyimpulkan bahawa terdapat 3 elemen yang boleh membantu meningkatkan kompetensi guru pendidikan Islam dalam program pemulihan jawi JCOF, iaitu yang pertama, keprihatinan terhadap perubahan, kedua, pengetahuan kandungan dan yang ketiga, pedagogi pemulihan jawi. Kesimpulannya, terdapat 3 elemen utama yang diperlukan guru pendidikan Islam dalam menjayakan pelaksanaan komponen pemulihan jawi program JCOF. Untuk itu, kerjasama sistemik antara semua pihak amat diperlukan seperti bahagian pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri di pelanggan daerah, zon, sekolah dan komuniti. Melalui kajian ini, diharap kajian akan datang boleh dijalankan khusus untuk mengkaji bagaimanakah guru pendidikan Islam boleh bertindak sebagai ejen pelestarian jawi dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih.